So ini yang kita akan belajar dalam tasrif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas kita hari ini kita nak fokus pada 3 wazan saja. Wazan ni maksudnya acuan, kaedah. Ini video yang Ustaz dah bagi lepas. Harap kamu dah tengok. Ustaz nak ulanglah pada dalam video ni. Ustazah ni dia telah berikan penerangan kepada kita, iaitu acuan. Acuan bagi tasrif fi'il. Kan? Fi'il ifta'ala, tafa'ala dan tafa'ala. Pada tahun lepas, kita hanya mempelajari 4. Kalau kamu semua masih ingat lagi, af'ala, kemudian fa'ala, berikutnya fa'ala dan istaf'ala. Semua penambahan huruf ini seperti mana yang Ustaz Hayati sebut, dia memberikan makna yang berbeza kerana melibatkan tambahan imbuhan pada kata kerja. Ustaz tadi dia sebut qama, berdiri. Tapi bila kita tambah alif di hadapan, kita tambahkan huruf alif ataupun hamzah dengan sebutan aqama, dia tidak bagi memmaksud berdiri, perbuatan berdiri, tetapi mendirikan. Mendirikan. Lihat apa yang Ustazah ni sebut. Contoh-contoh yang ada. Kita dengar. Ni yang pertama ialah wazan ifta'ala. 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 Yang kedua, wazan kita yang kedua, tafa'ala. Yang pertama tadi ifta'ala, yang kedua tafa'ala, dan yang ketiga adalah tafa'ala. Ifta'ala, tafa'ala, tafa'ala, kesemua ni dirangkumkan sebagai fi'il mazid, iaitu kata kerja yang telah ditambah. Maksudnya kita dah tambah imbuhan, kita tambah huruf. Dalam bahasa Arab kaedah kita tambah huruf. Dengan penambah huruf ni maka akan berubah makna. So kita rangkumkan semua ni dirangkumkan sebagai fi'il mazid. So fokus kita hanya pada 3 wazan, ifta'ala, tafa'ala dan tafa'ala. Ya Allah nak kita teruskan lagi. Kita fokus kepada yang pertama atas wazan ifta'ala. Ifta'ala, kita fi'il mazid ni iaitu kata kerja ni kita dah tambah, tapi apa tambahnya? Kita tambah 2 huruf pada ifta'ala ni. So perkataan asalnya adalah fa, ain, lam. Kita tambah 2 huruf iaitu huruf hamzah dan huruf ta. So dalam ifta'ala ni kenapa kita tambah hamzah bukan alif? Kerana dalam sistem bahasa Arab huruf alif tidak boleh menerima baris. So kalau ada bunyi baris itu adalah huruf hamzah. So ifta'ala. So dalam wazan ini ifta'ala ditambah huruf hamzah dan ta. Ditambah huruf hamzah dan ta. Anak-anak, kita mesti dah tahu ifta'ala kita nak guna waktu bila. So apakah makna bila perkataan tu dijadikan atau wazan ifta'ala? So yang pertamanya ialah perkataan kerja tu kita jadikan dia ada tambahan ber. Ada tambah ribuan ber. Biasa kalau kita contoh ajar, belajar, main, bermain kan, Melayu. So macam itulah ifta'ala ni untuk ribuan ber. Contoh satu lagi, jama'ah ijtama'ah. Jama'ah ijtama'ah. Apa maknanya? Jama'ah kumpul, ijtama'ah berkumpul. Dan makna keduanya pula apa dia? Makna kedua bagi ifta'ala ialah menunjukkan bersungguh-sungguh perbuatan itu dilakukan ataupun melampau ia dilakukan. Contohnya ialah jahada ijtahada, hamala ihtamala. Jahada ijtahada, buat asal jahada, kita tambahkan kata ifta'ala ijtahada, hamala ihtamala. Kita dah tengok contoh-contoh Ustazah ni. Dia dah bagi 3 contoh. Dia bagi jama'a, ijtama'a, jahada, ijtahada, hamala, ihtamala. Ustaz nak bagi beberapa contoh yang lain. Mungkin kamu boleh catatkan dalam kertas. Contoh, kita ambil contoh fi'il sami'a.
ataupun sama'a. Wazan ni sami'a iaitu mendengar. Cuba kita tambah alif, ada hamzah dan ta, maka dia akan jadi betul, istama'a. Istama'a. Kalau sami'a mendengar, maka istama'a satu perbuatan yang menunjukkan kita sungguh-sungguh untuk mendengar. Sebab sami'a, perbuatan itu sekali mendengar sahaja. Istama'a, perbuatan itu berkali-kali. Dan kita gunakan, biasanya istama'a ni kita gunakan dalam contoh ayat, mendengar kuliah, mendengar ceramah, mendengar syarahan guru. Contoh, istama'a at-tullabu ad-darsa minal muallim. Jadi bagaimana keadaan pelajar itu mendengar? Itu dia mendengar berulang-ulang kali dan dia memberi tumpuan. Itu penggunaan istama'a, berbeza dengan sami'a. Contoh lain kita bagi ibta'ada. Asal daripada perkataan ba'uda, iaitu jauh. Ba'uda, jauh. Kalau ibta'ada, dia akan membawa maksud sesuatu yang dijauhkan. Contoh lain, ibta'adal al-muslimuna anil ma'asi. Maksudnya orang-orang Islam menjauhkan diri mereka daripada perbuatan maksiat. Kalau ibta'ada jauh, maka iqtaraba, betul. Iqtaraba bermaksud mendekatkan, daripada fi'il qaruba yaqrubu. Contoh yang lain, contoh yang terakhir, katakanlah kita sebut naqala. Naqala bermaksud pindah. Naqala bermaksud pindah. Jadi kalau kita tambahkan hamzah dan ta, maka kita akan sebut intaqala. Intaqala. Maka ayat yang kita guna intaqala ni maksudnya sesuatu perbuatan yang kita katakan berpindahnya itu berpindah yang jauh, meninggalkan kampung halaman. Contohnya berpindah sekolah. Kita kata intaqala at-talib min madrasati Tulfira ila madrasatin jadidah. Maka perbuatan itu berpindah. Sebab kalau naqala pindah saja, pindah. Contoh kita pindah barang, tapi intaqala dengan bermaksud bersungguh-sungguh bawa diri dia, bawa semangatnya. So kita guna intaqala. Itu penambahan alif dan ta. Kita lihat untuk tambahan yang seterusnya. Ustaz sambung dia punya video. Apa maknanya? Jahat kita tambah jadi bersungguh-sungguh. Bawa sungguh jadi menanggung. Melampau bawa kan jadi menanggung, memikul. So maknanya mana basic bagi wazan ifta'ala. Sebenarnya kalau kita belajar dalam mushaf ada pelbagai lagi wazannya. Ada pelbagai lagi makna-maknanya. So anak-anak boleh buat dalam teks macam pukul surat 4. Setelah itu kita cari apa kata-kata yang terdapat bagi wazan ifta'ala. Subhanallah. Ilan, jom zikir. Sebelah subhanallah. Kita sambung. Alhamdulillah, kita dah selesai untuk apa tadi? Ifta'ala. Baiklah, sekarang kita pergi kepada wazan tafa'ala pula. Tafa'ala juga ditambah 2 huruf. Sebab dia mazid biharfain, kita tambah 2 huruf. Wazan yang ditambah 2 huruf. So, huruf yang ditambah ialah taw dan alif. Taw dan alif. Tafa'ala wud. Dan asal fa'ala. So, kita tambah taw dan alif. Tafa'ala.
So, sebelum kita bincang contoh-contoh lebih, kita tengok apa makna asas, makna yang paling glamour, yang masyhur, yang diguna pakai untuk wazan tafa'ala. Okey, anak, biasanya tafa'ala di mana musyarakah, iaitu benda yang menunjukkan kata kerja itu menunjukkan perkongsian ataupun berganda. Dalam bahasa Melayu, kata kerja itu kata kerja berganda. Ada saling, contoh, tolong, mengasuh, tolong, menolong, bantu, membantu. Itu dalam bahasa Melayu. So, wazan kat sini lah. Tafa'ala. Okey, contoh kita bagi taqabala, saling bertemu, taqatala, saling berperang. Dalam masa yang sama, wazan tafa'ala ni anak boleh guna untuk tazahur, iaitu benda yang pura-pura. Buat lebih kan, mengada sikit. Okey, contoh jahala jadi tajahala, pura-pura jahil, pura-pura tak tahu. Tanasa, nasia, lupa, pura-pura lupa. Okay, so ni makna basic lah anak-anak. Makna basic bagi wazan tafa'ala lazimnya digunakan untuk kata kerja yang berganda ataupun saling, tolong menolong, bantu membantu, ataupun makna yang benda tu pura-pura kita buat. Okey, kita lihat pada contoh Ustazah pagi ni. Okey, fi'il yang ditambah dengan ta dan alif ni, yang mana ta-nya akan kita tambah di hadapan dan alifnya kita letak selepas daripada fa fi'il. Okey, fa fi'il. Maka maksud yang pertama dia bagi di sini Ustazah sebut al-musyarakah, maksudnya benda itu perlu musyarakah, tak boleh melibatkan satu pihak. Dia mesti melibatkan 2, 3 dan ramai. Maka barulah dia ada maksud saling. Okey, dia bagi contoh macam ni, qabala, berjumpa. Okey, qabala, berjumpa. Tapi kalau kita sebut taqabala, okay, perbuatan itu menunjukkan kita saling bertemu, selalu bertemu. Okey, menunjukkan perbuatan itu ada dia punya kesinambungan. Contoh lain kita kata fi'il naqasha, kan berbincang, betul? Okey, so naqasha dah tambah alif dah. Okey, kita tambah tanaqasha. Tanaqasha, maka bermaksud suatu perbuatan yang kita saling berbincang. Sebab apa? Tidak ada orang bincang seorang-seorang lah. Okay. So orang bincang seorang-seorang ni orang gila. Seorang gila tak wajib semayang. Maka tanaqasha, berbincang. Contoh tanaqasha at-tullabu ad-darsa. Okay, berbincang, saling berbincang. Pelajar-pelajar itu akan pelajaran. Okay. Contoh fi'il yang lain, tasa'ala. Okay, tasa'ala. Sa'ala, bertanya. Kalau kita sebut tasa'ala, okay, dia sering bertanya, selalu bertanya. Contoh dalam kelas, kita kata tasa'ala Muhammad, okay, ad-darsa. Okay, tasa'ala Muhammad al-muallim anid darsa. Saling bertanya, selalu bertanya Muhammad kepada gurunya, akan gurunya tentang pelajaran. Okay, itu maksud musyarakah. Contoh ta'awana, kan? Awana, bantu. Ta'awana, saling membantu. Maka wujud 2 ataupun 3 pihak dan ramai. Okay, Ustazah juga disebut tentang tazahur, yang mana fi'il itu melambangkan kepura-puraan. Dia bagi contoh jahala, jahil. Tajahala, buat-buat jahil, buat-buat tak tahu. Contohnya kalau kita la'iba, bermain. Tapi kalau kita cuba tambah ta dan alif, maka kita akan sebut dengan sebutan tala'aba. Maksudnya dalam dia bermain tu, dia main-main. Okey, so tala'aba dah bermaksud tidak serius, kan, berpura-pura. Okey,
Jadi cukup 2-3 contoh di sini. Dan Ustazah pun tadi dah sebut contoh-contoh yang disebut dalam video ini. Okay, kita pergi kepada fi'il yang seterusnya. Okey anak-anak, cuba kita tengok dalam buku teks, terutamanya di muka surat 7 untuk contoh-contoh lah kata kerja bagi tafa'ala ni. Contohnya ada perkataan tasamaha, samaha, saling bertolak ansur, bekerjasama. Arafa, tahu, ta'arafa, saling tahu, berkenalan, saling tahu. Jahla, lupa, tajahala, saling pura-pura lupa, pura-pura jahil, sorry, maaf, pura-pura tak tahu, saja-saja buat tak tahu. Inilah boleh guna wazan ni. Kaslah, malas, saja-saja malas, pura-pura malas, malas over ni saja buat. Takasala. Kita guna ni contoh ada dalam buku teks lah perkataan-perkataan ini. Okey, kita tengok balik contoh Ustazah ni. Okey, kita biasa dengar perkataan ta'aruf, betul? Okey, kamu biasa dengar ta'aruf. So ta'aruf tu diambil daripada kata kerja rufa ataupun tahu, kenal. Jadi bila tambah ta dan alif, maka ni melibatkan satu kata kerja yang berurusan dan perlu kepada pihak yang lain. So kita ta'aruf itu adalah kata nama terbitan, diambil daripada kata kerja ta'arafa, ya ta'arafu, ta'aruf. Okey, contoh lain, tadarasa, ya tadarasu, tadarus. Kan kita biasa dengar kan tadarus al-Quran. Okay, apa sifat darasa? Belajar. Tapi kalau tadarasa, maknanya saling mempelajari. Maknanya dalam kumpulan tadarus itu, seorang baca dan orang lain dengar, maka dibetulkan bacaannya, diberikan kefahaman ayat. Maka proses belajar itu berlaku saling antara dua pihak, tiga pihak dan ramai. Okay, Ustazah juga bagi contoh takasala. Kan? Takasala. Kasula malas. So takasala membawa maksud tazahur, iaitu menunjukkan sifat malaslah, tak nak buat kerja dan sebagainya. Okay, satu lagi kata kerja yang menarik iaitu katifa. Okay, katifa ni bahu, betul? Katifa bahu. Cuba kita tambah ta dan alif, kita akan sebut takatafa. Kan? Bahu bahu bermaksud tolong menolong. Okey, itu wazan tafa'ala. Okey, kita pergi berikutnya. Okey, wazan berikutnya tafa'ala. Okey, Ustazah Hayati ada beberapa contoh di sini, kita dengar. Baik anak, kita teruskan kepada wazan yang ketiga, iaitu tafa'ala. Okey, tafa'ala ditambah dua huruf juga, iaitu ta dan berganda dengan huruf ain. Maksudnya, huruf yang pada kedudukan ain itu ada dua kali. Sudah dalam kaedah bahasa Arab itu ada dua kali, tapi diletakkan tanda syaddah. Okey, tafa'ala. Okey, so apa fungsi tafa'ala ni? Permana kita tidak guna antara untuk menunjukkan takaduf, iaitu menunjukkan sikap. Contohnya, berani, syajua, kita nak menunjukkan memberanikan. So, tasyajja, seolah-olah iwan kat sini ada iwan yang kita tambah imbuhan dan kan, mekan, sebagainya. Okay, kedua ittikhas, iaitu kita menjadikannya dengan bantal berbantal, baju berbaju, tawasada. Okay. Ataupun tafa'ala untuk menunjukkan makna yang berulang-ulang perbuatan itu dilakukan. Berulang-ulang, dia dilakukan secara sedikit demi sedikit. Perbuatan yang dilakukan sedikit demi sedikit. Pengulangan perbuatan contohnya fahimah faham. Kalau kita cakap kita faham sikit demi sikit, so kita gunalah faham sekali kan.
Begitu juga perkataan tafa'ala kita gunakan untuk menunjukkan dia dah dia dalam wazan fa'ala. So kita nak tukar lagi, tambah lagi dengan guna wazan tafa'ala. Contohnya allama mengajar, tapi pada satu pihak bagaimana pula kalau pihak yang belajar. So kita jadikan allama tadi dia ta'allama. Okey, kita dah dengar Ustazah dah sebutkan tentang wazan yang akhir ni, iaitu wazan tafa'ala. Masih ingat lagi, 3 tempat kita hanya menambah gandaan, satu gandaan sahaja, satu huruf bagi fi'il fa'ala. Contohnya rattaba, nazzafa, jamma'a. Okey. Maka bila tambah ta ni, so perbuatan itu menampakkan lagi bersungguh-sungguh ataupun bersangatan dan melampau. Contoh dia bagi kat sini, sabbara, sabar. Tapi kalau tasabbara, melambangkan seorang itu sungguh-sungguh sabar. Contoh, tasabbaral muslimuna anil musibah. Seorang Islam itu sepatutnya dia kena benar-benar sabar di atas musibah. Okay, contoh lain. Okay, mungkin kamu nak tanya contoh lain. Kita ambil contoh, kalau contoh tadi apa? Fahama kan? Fahama maksudnya faham. Jadi tafaham, so perbuatan tafaham tu dia akan faham, kemudian diikuti dengan pembacaan, ulang kaji, kemudian kefahaman dia semakin bertambah. So tafahama bermaksud faham yang sungguh-sungguh dalam proses dia. Contoh lain, taqattala. Qatala membunuh. Qattala maknanya bunuh. Maknanya kalau dia bunuh tu dia tikam berulang kali. So taqattala, lagilah bersungguh-sungguh. Qatta'a, qatta'a potong. Kalau taqatta'a, dalam surah Yusuf, Quran guna apa? Wa qatta'na aydiyahunna. Taqatta' itu terputus-putus, terpotong-potong. So penggunaan ta dan gandaan. Saya harap 3 contoh wazan ni kita faham dan hendaklah kita tahu menggunakannya lah. So menggunakannya pada konteks ayat yang betul. Contoh kita nak kata, Ustaz, kalau saya guna kataba, takattaba. Takattaba. So bagaimana, apa maksud takattaba? Jadi kita nak melambangkan perbuatan tulis itu macam mana? Takattab. Maksudnya kalau kattaba tu tulis. Terus kalau takattab bermaksud macam bagaimana seorang wartawan dia menulis. Maknanya tulisan itu kemungkinan tidak cantik kerana apa? Bersangatan pada tulisnya. Okey, anak-anak sekalian, saya harap ini dapat manfaat daripada video ni. Bagusnya Ustaz record ni sebab apa? Kita boleh dengar berulang kali. Kamu boleh ulang kali, dan sehinggalah kamu faham. Kita tangguhkan Ustaz punya ni video ni, dan sebarang soalan kamu boleh tanya pada Ustaz, insya-Allah. Dan nanti kalau dapat buku teks, nanti kita ada latihan dalam buku teks tu, kita boleh cuba menjawab soalan-soalan yang ada.